Semua dah sedia? Dah, cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Tak kuat suara, tak saya kuatkan. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. So hari ni kehadirannya sangat lagi sikit daripada sebelumnya. Okay, siapa tahu kawan-kawan tu dah panggil masuk cepat sikit. Okay, mula-mula kita akan bincang dulu latihan. Dah siap belum latihan? Latihan dah buat ke belum? Dah, cikgu. Dah. Okey. Saya present screen sekarang, kalau tak nampak bagi tahu Saya tu balik. Okey, nampak Nampak. Okey, latihan 1.2B. Dah buat kan? 1B apa jawapan dia? Siapa dah buat? Saya. Okey, adakah Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2? Ya. Ya. K-nya berapa K awak dapat? Okay. 3.6. K berapa? 3.6. Okey, sekejap Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Maksudnya 1/X kuasa 2. So, dia akan jadi Y sama dengan K per X kuasa 2. So, kita nak cari K, Y kena darabkan dengan X kuasa 2. So, ini kalau Y darab X kuasa 2, kita dapat 3.6. Sekejap, ada baru masuk. Okey. 0.9 darab 2 kuasa 2, 3.6 juga kan? 8, cikgu. Ha? 1.8. 0.9 darab 2 kuasa 2. 3.6, cikgu. 3.6. 0.4 darab 3 kuasa 2, Sama juga. 3.6. 0.225 darab 4 kuasa 2, Sama juga. 3.6 juga. 0.144 darab dengan 5 kuasa 2, mesti kuasa 2 3.6 juga. 3.6 juga. Okey, bila semua sama, maksudnya K-nya sama, jadi Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. So, ini jawapan dia. Okey, ada masalah? Tak ada Tak ada. Okey, nombor 3 diberi G 0.15, H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika G berubah secara songsang dengan H. Apa jawapan awak dapat? G berubah secara songsang, maksudnya 1/H. Apa jawapan dia? Cikgu, Ya? saya dapat 1.2/H. G express 1.2/H. K berapa awak dapat? K 1.2. 1.2. Okey, kita cek sekejap betul tak? Okey, 0.15 G, H ialah 8. 0.15 darab 8, 1.2. So jawapannya akan jadi G sama dengan 1.2/H. Okey, dapat ini betul lah. Okey, soalan B. G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. So akan dapat G sama dengan K per H kuasa 2. Kita nak cari K, maksudnya G darab H kuasa 2. So G tadi berapa? 0.15 darabkan dengan H, 8 kuasa 2. So berapa dapat? 9.6. 9.6. Jadi ungkapan dia akan jadi G sama dengan 9.6/H kuasa 2. Okey, awak dapat macam ni betul lah tu. Okey, semak jawapan awak.
Ya? Cikgu, kenapa yang 0.15 per 8 apa tu 8 kuasa 2 tu tak boleh dipuncakan? Saya tak faham. Kenapa nak punca? Oh, Sebab dia sebab bagi index. kuasa. Sekarang dia bagi kuasa kan, kenapa kita nak punca pula? So kuasa lah. Oh, okey. Thank you, cikgu. Okay. Okay, nombor 4. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 0.04. So kita kena cari nilai X dulu. Y berkadar songsang dengan X. So dia akan jadi, yang ini akan jadi Y sama dengan K per X. Kita cari K dulu. K sama dengan Y darab X. Y 0.5 darabkan dengan X 16. Dapat berapa? 8. Okay, betul. So 8. Jadi dia punya ungkapan akan jadi Y sama dengan 8 per X. Okay, sekejap. Okay. Okay, jadi Y sama dengan 8 per X. Nak cari Y. Okay, Y sama dengan 8 apabila X dengan 0.04. Jadi berapa jawapan dia? 200, cikgu. 200. Saya kira dapat 200. 200 cikgu. Okay, betul. 200. So, Y sama dengan 200. Okay, B. Y sama dengan K per X kuasa 3. So, kita cari K dulu. K sama dengan Y X kuasa 3. Y tadi 0.5. X 16 kuasa 3. So, berapa dapat? 2048. 2048. 2048. Okey, jadi ungkapan dia akan jadi Y sama dengan 2048 bahagi dengan X kuasa 3. Okey, cari nilai Y apabila X sama dengan 0.04 kuasa 3. Okey, berapa dapat? 32 juta. 32 juta. Okey, betul. Sekejap, sorry. 32 juta. Maksudnya ada berapa kosong? Juta berapa kosong? 6. 6. Ada 6 kosong. So ini jawapan dia. Okey, soalan D. Y sama dengan K per punca kuasa 3X. So kita nak cari K sama dengan Y darabkan dengan punca kuasa 3X. Okay, Y tadi 0.5. X tadi adalah 16. Sekejap, ada lagi yang baru masuk. Okay. Okay, berapa dapat? 1.26. Okey, 1.26. Bundarkan kita akan dapat 1.26. Jadi Y sama dengan 1.26 per punca kuasa 3X. Okey, apakah nilai Y? Okey, Y sama dengan 1.26 bahagi dengan punca kuasa 3 0.04. Berapa dapat? 3.688. 3.68. Okey, 684 ataupun 68. Dua-dua boleh. Okey, saya ambil 3 tempat puluhan 3.684. 68 sahaja pun betul. Okey, itu soalan nombor 4. Ada soalan untuk soalan nombor 4? Yang awak tak faham? Tak ada Ya? Sebenarnya kan kalau dia nak titik perpuluhan, dia nak berapa titik perpuluhan je? Yang terbaik kita ambil 3 lah. Ambil 2 pun boleh. Tapi sebaik-baiknya kita ambil 3.
Kalau macam nombor panjang kan, betul Aha. 2 je kan, 2 atau 3 je. Mhm. Jawapan sama dalam macam kita nak lah. Apa dia? Jawapan tak tepat lah kalau dah ambil 2 atau 3 je. Jawapan tak tepat. Lari sikit lah. Kalau dia kita cari jawapan panjang tu dah last kali kita ambil 2 tak ada masalah. Tapi kalau jawapan tu, sekejap ada orang baru masuk. Okay, kalau jawapan yang awak tulis tu macam jawapan tu untuk nak cari jawapan lagi. Dah dapat jawapan yang pertama, lepas tu nak cari lagi jawapan yang kedua. Selalunya kita ambil panjang sikit lah, ambil 4 ataupun 3. Perpuluhan. Okay. Okay, faham kan? Kalau jawapan tu jawapan akhir, ambil 2 tak ada masalah. Tapi jawapan tu kalau masih lagi nak cari jawapan yang lain, awak kena ambil 3 atau 4. Lagi panjang lagi bagus. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, kita tengok seterusnya nombor 5. Okay, saya tarik ke bawah Nombor 5. Saya tukar pen warna lain. Kita nilai S dan nilai T bagi setiap hubungan yang berikut. Okay, Y berubah secara songsang dengan X. Senang je. Nombor 5. Y berubah secara songsang dengan X, maksudnya 1 per X. So kita dapat Y sama dengan K per X. Nak cari K, dia adalah YX lah. Okay, Y yang lengkap, yang pertama ini yang lengkap, kita ambil nilai inilah. So Y-nya 2, X-nya 3. So kita akan dapat 6. Jadi dia punya persamaan akan jadi Y sama dengan 6 per X. Okay, sekarang nak cari S. S adalah X. Y adalah 1.5. Okay, 1.5 sama dengan 6 per X. So nak cari X, tukar tempat sahaja. So X sama dengan 6 bahagi 1.5. Awak akan dapat 4. 4 Okay, betul, 4. So selesai dapat jawapan X, kita nak cari T pula. Okay, T adalah Y. So T sama dengan 6 bahagi dengan X. X adalah 5. So jawapannya 6 per 5 lah. 6 per 5 ataupun boleh tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi 1.2. Okay. So selesai nombor 5. Ada soalan nombor 5? Tak ada Okay, tak ada. Kita pergi nombor 6. Soalan terakhir nombor 6. Saya naikkan sikit soalan ni. Kalau nak salah nyata bagi tahu nak semak, saya nak gerakkan terus ni. Okay, nombor 6. Saya bawah sikit. Okay, sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin M yang beroperasi pada masa yang diperlukan dan masa yang diperlukan T untuk mencetak buku tersebut. Okay, ini dia bagi T berubah secara songsang dengan M. So, kita tahu bila T berubah secara songsang dengan M, maksudnya 1 per M. Okay, so kita akan dapat T sama dengan K per M. Nak cari K, T darab dengan M. Okay, ungkapkan T dalam sebutan M, kita cari K dulu. T dengan M yang ada yang ini. So, T 10, M 6. So, dapatlah 60. Jadi, ungkapan yang kita dapat ialah T sama dengan 60 per M. Ingat ada ini satu markah Okay, so soalan A, ungkapkan T dalam sebutan M. Dah cakap dah tadi. Okay, T sama dengan 60 per M. Okay, B, tentukan nilai P dan Q. Sama macam soalan nombor 5 tadilah. Okay, nilai P ialah T. So, P sama dengan 60 bahagi 8. Apa je 60 bahagi 8? 7.5. 7.5. Okay, betul. Okay, kita nak cari Q pula. Okay, sekejap.
Okey, kita nak cari Q. Q adalah M. So, T ialah 4. Okey, 4 sama dengan 60 bahagi dengan Q. Jadi nak cari Q, tukar tempat. So Q sama dengan 60 bagi 4 sama dengan berapa? 15. 15. 15. Selesai. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Untuk ubahan songsang? Tak ada? Boleh kita teruskan? Okey, so kita hari ni kita masuk kepada yang terakhir iaitu ubahan bergabung. Okey, ubahan bergabung. Apa itu ubahan bergabung? Budak ni dah tanya dah, cikgu apakah masuk ubahan bergabung? Sekejap, ada yang baru masuk. Okey, so apakah ubahan bergabung? Ubahan bergabung melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Okey, ini adalah combine daripada dua benda yang dah belajar sebelum ni lah. Ubahan langsung dengan ubahan songsang. Kita gabungkan, tengok macam mana. Okey, sebagi satu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsang dengan Z kuasa N boleh ditulis sebagai ini Y. Bila langsung, dia berada di bahagian atas. Bila songsang, dia berada dekat bahagian bawah. Okey, kalau tukar kepada persamaan, K tu mesti berada bahagian atas lah. Okey, bendanya sama je. Cuma yang ni kita combine kan. Okey, boleh Kita tengok contoh lah. Okey, contoh 22. Tapi sebelum tengok contoh, tengok tip Bestari ni dulu. Okey. Y berubah secara langsung dengan W dan kuasa 3X. Dan secara songsang dengan punca kuasa 3Z. Okey, bila berubah secara langsung, yang langsung dengan W dengan X kuasa 3. So, W dengan X kuasa 3 akan ada ke atas. Okey, bila secara songsang dengan punca kuasa 3, punca kuasa 3Z tu akan berada dekat bawah. Ini cara tulis dia Okey, tengoklah yang nombor 2. Y berubah secara langsung dengan hasil darab W kuasa 2 dan punca kuasa X. Maksudnya dua-dua ni adalah langsung. Dua-dua ni mesti berada bahagian atas. Okey, dan secara songsang dengan Z kuasa 3. So songsang ni mesti berada kat bawah lah. Z kuasa 3. Boleh faham cara nak tulis? Okey, kita tengok cara nak jawab soalan. Okey, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Maksudnya kuasa 2X, X kuasa 2 lah. Mesti berada ke atas sebab dia secara langsung. Okey, secara songsang dengan punca kuasa 2Z, punca kuasa 2Z mesti berada di bahagian bawah. Okey, dah dapat bentuk ubahan, tukar kepada bentuk persamaan. So K mesti berada bahagian atas. Okey, lepas tu barulah kita gantikan nilai Y, X, Z ni untuk cari nilai K. Okey, Y 8, X 4, jadi 4 kuasa 2, Z 36. So jadi punca kuasa 36. So akan dapat K-nya. Okey, nak cari K 36 naik atas, 4 kuasa 2 akan turun bawah. Faham kenapa macam tu? Okey, sebab K ni bahagian atas, so kita nak K sahaja tinggal, 36 ni kena pergi naik atas lah, dah jadi darab. 4 dia kena turun bawah. Sebab tu dia akan jadi 8 punca kuasa 36, 4 kuasa 2. Okey, so awak akan dapat jawapan dia adalah 3. Oh, ada lagi bawah ni tak nampak. So jadi ungkapan dia akan jadi, ungkapannya dia akan jadi Y sama dengan 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. So ini adalah ungkapan dia. Tak nampak bawah tu? Cikgu, Ya. tak faham. Dia memang kena tukar ke 30 punca kuasa 36 ni dengan 4 kuasa 2? Okey, dia macam ni lah. Kalau tak nampak, saya tunjuk balik. Ada pemadam ke kat sini
Saya tunjuk macam mana. Macam mana nak cari K Okey, saya tukar tempat dulu Saya tukar tempat dulu ni. So K 4 kuasa 2 per punca kuasa 36 sama dengan 8. Kita nak K sahaja. So maksudnya ini bahagi kan? Bila bahagi pergi sebelah dia akan jadi darab. Okey, K 4 kuasa 2 ni tinggalkan. So jadi K darab dengan 36. Ini faham Lepas tu kita nak K sahaja. Bila kita nak K sahaja, yang ini 4 kuasa 2 ni ialah darab kan dengan K. So nak pindah sebelah, kita kena jadi bahagi. So 8 punca kuasa 36 bahagi dengan 4 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator, awak akan dapat 3. Faham? Faham Hmm. Okay, itu macam mana nak cari K lah. Okay, sudah dapat K, bentuklah ungkapan dia. Ungkapan dia akan jadi Y sama dengan 3X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Okay. Sekejap, ada lagi yang baru masuk. Salah. Okay, ada soalan contoh ni? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita pergi seterusnya. Okay, contoh 23. Okay, yang ini yang jadual ni lah. Okay, yang pertama kita kena tahu dulu apakah ubah yang dia bagi. Dia beri P berubah secara, ini dia punya clue dia. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsa dengan R. Jadi kita tahu P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Kuasa 3Q maksudnya Q kuasa 3 langsung mesti berada di bahagian atas. Okay, songsang akan berada dekat bahagian bawah. R sahaja songsang dengan R. Okay, ini adalah bentuk ubahan dia. Okay, ini. Tukarkan kepada persamaan. So, ubahan tukar kepada persamaan, tambah K. Cari K, isikan maklumat yang ada semua maklumat ni lah. Yang ini ada semua maklumat. Okey, yang ini P ialah 4 sama dengan K, Q-nya adalah 2 kuasa 3, R-nya ialah 0.6. So, awak akan dapat K, sama juga dia tukar 0.6 akan jadi darab, 2 kuasa 3 akan jadi bahagi. Kita nak cari K. So, dapat 3/10. Okey, 3/10 ni ataupun 0.3 lah. Mana-mana boleh tulis. So, dia tulis macam ini. Okey, dia tak nak tukar pecahan. Tak ada masalah nak tukar pecahan boleh, tak nak pecahan pun boleh. Buat perpuluhan pun boleh. So ini ungkapan dia. So kita nak cari X, sama je cara dia. Okay, X adalah R. Okay, P 3.6. 3 darab dengan Q adalah 6 kuasa 3. So bahagikan dengan 10. R tak tahu. Okay, nak cari X. Ni boleh faham Boleh faham tak ni? Tak cikgu, tak faham. Tak faham. Okey, saya buat 0.3 lah, senang sikit. Tak apalah, saya tunjuk je lah. Okey, ini kalau saya buat step by step, saya tukar tempat dulu. Saya tukar tempat dulu ni. So, kita akan dapat 10X sama dengan 3 darab dengan 6 kuasa 3 bahagi dengan 3.6. So, kita nak X sahaja. Maksudnya 3, 6 kuasa 3 bahagi dengan 3.6 darabkan dengan 10 lah. 10 bagi, sebab dia duduk kat bawah. Bahagi dengan 10. Okay, so sama je bentuk dia. So akan dapat 18. Boleh? Kiranya 3.6 dia tukar dengan X je lah kan? Tukar dengan 10X ni. Sebab kita nak cari X kan, kita pindah dulu 10X ni dulu, 3.6 pergi sebelah. Lepas tu baru pindah 10. Okay? Okay. Okay, so nak cari Y pula. Okay, nak cari Y. Okay, P 0.081. Y tu adalah Q. So 3Y kuasa 3 bahagi dengan 10 darab 2.7.
Okey, nak cari yang ini pula macam mana dapat macam ini. Okay, saya tunjuk macam mana. Okey, mula-mula kena pindahkan yang bawah ni dulu. Bawah ni pergi sebelah. Okey, pergi sebelah. So awak akan dapat 3y kuasa 3 sama dengan 0.081 darab dengan 10 2.7. Okey, kemudian nak cari y sahaja, y kuasa 3 dulu. Sebab step by step ni 0.081 darab 10 2.7 bahagi 3. Okey, nak cari y sahaja. Kuasa 3 pergi sebelah dia akan jadi punca kuasa 3. Jadi macam ni lah akhirnya. Okey, darab dengan 10 2.7 bahagi dengan 3. So jawapannya 0.9. Boleh? Ada soalan? Boleh ikut tak? Boleh. Tak boleh cakap Ada soalan tanya, jangan diam. Cikgu cuba explain balik tu. Yang mana? Yang apabila P sama dengan 0.81 apa semua ni. Dia tak dapat sangat. Yang ini, yang last ni Yang last tu. Okey, saya ulang balik. Sekejap saya padam balik. Sekejap ada yang baru masuk sekejap. Okey. Saya padam balik, saya ulang balik. Okey, macam mana dapat yang 0.081 ni, dia bagi kat sini P, Q-nya Y, R-nya 2.7. So kita nak cari Y. Y adalah Q. Sampai sini tahu Sini boleh ikut? Sampai sini? Sampai sini boleh ikut tak? Cikgu tunjuk kat mana? Ya? Tak nampak ke? Tak nampak. Skrin tak nampak Bukan, tak tahu cikgu tunjuk kat mana. Skrin ni nampak? Skrin Saya nampak. Saya contoh-contohnya nampak tak? Okey, baru nampak. Okey. Okey, so sekarang kita nak cari yang ini faham tak sampai sini? Faham. Sini faham Yang tak faham yang bawah ni. Okay, so saya tunjuk balik. Okay, kita nak cari Y sahaja kan. So kita stay dulu yang 3Y kuasa 3 ni, kita pindah yang bawah ni. Yang bawah ni kalau kita pindahkan, dia akan jadi darab. Okay, saya tunjuk kat sini kat atas ni. 3Y kuasa 3 sama dengan 0.081 darabkan dengan 10 kurungan 2.7 tu. Ni boleh ikut Dia akan jadi darab sebab dia bahagi. Pindah akan jadi darab. Okay, kemudian kita nak tinggalkan Y kuasa 3 sahaja. 3 ni tak nak. Okay, 3 ni kita akan pindah ke sebelah. Dia akan jadi apa? Punca kuasa. 3 yang ini. 3 ni. 3 ni kita pindah sebelah. Dia akan jadi bahagi. Sebab dia darab je tu. Okay, dia akan jadi bahagi 3. Sekarang ni baru kita nak cari Y sahaja. Yang kuasa 3 ni yang pindah akan jadi punca kuasa 3. Okey, 0.081 darab 10 2.7 bahagi dengan 3. Punca kuasa 3. Okey, tekan kalkulator yang dalam ni dulu, selesaikan dalam, baru punca kuasa 3, awak akan dapat 0.9. Boleh? Boleh. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak?
Okey, kalau tak ada kita tengok kepada latihan. Okey, ni bukan latihan. Kita tengok dekat sini. Sekejap, kita tutup dulu. Okey, latihan 1.3A. Boleh nampak buku teks muka surat 28. Okey, tuliskan setiap ubahan berikut dalam bentuk persamaan. Saya rasa nombor 1 ni tak ada masalah kan? Saya ambil contoh soalan 1C. A dengan B awak buat 1A dengan 1B awak buat. C saya tunjukkan. Okey. Macam mana nak buat dia punya bentuk? Percutan bagi sebuah objek A. Okey, nombor 1C 1C. A berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Berubah secara langsung G dan H kuasa 3. Maksudnya G dengan H kuasa 3 tu akan berada di bahagian atas. Saya buat soalan B Alamak. Saya padam balik. Salah. Tak selesai lagi tu Saya salah tengok. 1C saya salah tengok soalan. Percutan bagi sebuah objek A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J. Maksudnya berubah secara langsung dengan J berada di atas dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil. Okey, maksudnya kuasa 2 ialah T kuasa 2. T kuasa 2 ada dekat bawah. Jadi inilah bentuk ubahan dia. Okey, kalau bentuk persamaan dia ada 2 dia nak bentuk ubahan dan bentuk persamaan. So kalau bentuk persamaan dia akan jadi A sama dengan KJ per T kuasa 2. Itu je. So AB boleh buat tak ada masalah kan? Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 saya tunjuk. Nombor 3 awak buat Okey, nombor 2. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat T orang. Okey, maksudnya T berubah secara langsung dengan kerusi C. Bilangan kerusi C dan secara songsang mesti kat bawah P. Okey. Jadi dia punya persamaan akan jadi T sama dengan KC per P. Okey, diberi bahawa 5 orang pekerja. 5 orang pekerja ni maksudnya dia adalah P. Ini adalah P menggunakan masa 2 jam. Masa adalah T untuk menyusun 1000 buah kerusi. C ni adalah 1000. So jadi kita gantikan 2 sama dengan K tak tahu, C-nya adalah 1000 dan P dia adalah 5. So apakah nilai K? Okey, ini duduk atas, ini duduk bawah. So 2 darab 5 bahagi 1000. Okey, awak akan dapat berapa? 10 per 1000 maksudnya 1 per 100. 1 per 100 ialah 0.01 Okey, sama ada awak nak buat dia akan jadi 1 per 100 boleh ataupun atau 0.01 mana-mana je lah. So awak akan dapat bentuk persamaan dia adalah T sama dengan, kalau awak ambil 1 per 100 dia akan jadi C per 100P. Okey, kalau ambil perpuluhan dia akan jadi T sama dengan 0.1 C per P. Mana-mana je. 0.01. 0.01 C.
Okay, mana-mana sahaja betul. Okay, so dah selesai nombor 2. Nombor 3, cara yang sama dengan nombor 2, cuma kita nak cari jawapan. Apakah nilai P jika ini, apakah nilai N jika ini. Okay, caranya sama sahaja. Okay, nombor 4 pun awak buat. Boleh Saya bagi dia bentuk ubahan dia akan jadi apa ni ubahan dia. Okay, diberi T berubah secara songsang. Okay, T berubah secara songsang. Songsang maksudnya dia berada kat bawah. Dengan punca kuasa 2E. Punca kuasa 2E dan kuasa 3F. So tak ada langsung. So dia akan berada dekat atas 1 ni akan jadi ni. Dan juga kuasa 3F. So dia yang nombor 4 ni dia akan jadi macam ni. Ni saya padam balik, dia confuse. Okey, dia akan jadi T berubah secara songsang 1 per, saya letak F dulu sebab dia tak ada punca. F kuasa 3 dengan punca kuasa 2E. Okey, ini bentuk ubahan bagi nombor 4. Okey, awak cari nilai ni lah. Cari nilai K dulu. Okey, persamaan dia akan jadi ni lah. T sama dengan K per F kuasa 3 punca kuasa 2E. Okey, daripada sini cari nilai K. Kemudian cari A, cari B. Okey, minggu depan kita bincang jawapan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so homework untuk yang pertama homework awak nombor 1 buat AB. Nombor 3 dan juga nombor 4. Okey, kita pergi yang terakhir iaitu penyelesaian masalah. Okey, bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Semua sekali tengok ubahan langsung macam mana nak buat, ubahan songsang macam mana nak buat, ubahan bergabung macam mana nak buat. Okey, ada 3 cara penyelesaian masalah. So saya akan tunjukkan satu-satulah. Salah tekan. Okey, kita tengok dulu macam mana penyelesaian secara langsung. Okey, boleh nampak soalan ni? Contoh 13 dalam buku teks, contoh 13. Okey, cara jawab dia senang je. Kenal pasti dulu apa dia punya ubahan. Okey, hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap isi padunya V cm padu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Okey, suhu dia Kelvin Jadi kita tahu V berkadar langsung dengan suhu dia T Kelvin. So kita tahu V sama dengan KT. Okey. Jika tekanan gas itu adalah tetap. Okey, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas ini adalah V, isi padu. Pada suhu 30 darjah Celsius. Ingat ini unit Celsius tapi sini Kelvin. Okey, dia dah bagi kat bawah ni rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, darjah Celsius nak tukar kepada Kelvin, kita kena tambah 273 tambah X, tambah suhunya berapa. So sekarang V-nya kita tahu 30. K tak tahu. Okey, T sini dia bagi 30 darjah Celsius. Kita nak tukar kepada Kelvin. Jadi 273 tambah 30. Okey, so dapatlah cari jawapan dia. Okey, sama dengan 30 bahagi 273 tambah 30 berapa? 303 303. Sama ada nak tukar kepada perpuluhan ataupun biarkan dalam bentuk pecahan. Okey, saya kalau contoh dalam buku teks dia tukar kepada pecahan. Saya nak tukar kepada perpuluhan. Okey, kalau tekan kalkulator awak akan dapat 0.0990099. So saya ambil 0.099. Okey. So dia punya ungkapan akan jadi V 0.099T. Okey, so A dah selesai. Okey, B pula. Hitung ya.
303 tu mana dapat? 273 tambah 30. Ni, rumus penukaran suhu ni. Okay. Okay. Tambahkan. Okey, B, hitung isi padu. Dia nak V sama dengan berapa jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okey, suhu masih lagi darjah Celsius. So, kita kena guna rumus ni lah untuk suhu. Okey, jadi 0.099 T273 tolak 11 lah. Tolak 11. Awak akan dapat jawapan dia. Sebelas. Okey, 25.94. 938 kita bundakan jadi 25.94. Okey, so sama je dengan contoh. Sama je sebenarnya, selesaikan masalah, tak ada masalah kan, cuma ayat dia panjang sikit. Jalan kerja dia sama sahaja. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok pula bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan ubahan song, ini bergabung. Kita tengok songsang dulu. Ubahan songsang. Okey, saya besarkan sikit. Okey, contoh 21 dalam buku teks. Okey, berdasarkan hukum Boyle, tekanan gas P. Okey, dia tulis apa ni? Okey, P bagi satu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu gas V. 1/V lah. Jika suhu gas itu adalah tetap. Okey, raja di sebelah menunjukkan gas terperangkap dalam sebuah silinder. Apabila isi padu dalam silinder itu ialah 80, ini V, maka tekanan gas menjadi 190.25. Ini adalah P. Hitung isi padu gas jika ini. Okey, cari K dulu. So, P sama dengan K per V. So, K sama dengan V darab P ataupun P darab V. V 80. P 190.25. So, awak kira awak akan dapat contohlah. Awak akan dapat berapa jawapan dia? RM15,220. Okey, K. So, awak akan dapat ungkapan dia sebenarnya adalah P sama dengan 15220 per V. Okey, so tak selesai lagi, baru dapat ungkapan. So, hitung isi padu, dia nak cari V. V berapa? Okey, kalau nak cari V, tu tukar tempat je sebenarnya. Nak cari V, tukar dengan 4. Okey, V sama dengan 15220 bahagi dengan P. Okey, 15220, P-nya berapa? 121.76. So, awak akan dapat V dia adalah 125. Okay, soalan ni awak tak tulis unit tak ada masalah Kalau nak tulis unit, pastikan unitnya betul. Kalau unitnya salah, jawapan awak akan jadi salah. So, disarankan tak payahlah tulis unit. Okay. Okay, boleh ikut yang ni? Senang je, ayat je panjang tapi sebenarnya bendanya sama je. Boleh ikut? Ada soalan? Tak ada Senyap je. Okey, tak ada, kita pergi yang seterusnya. Ubahan gabungan. Ubahan bergabung. Semua orang boleh ikut ke ni? Ada lagi Takut tak nampak je ni. Okey, ubahan bergabung. Yang last sekali. Okey, tekanan P pada roda kereta sorong berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong. Tulis dulu. Nampak je tulis dulu. P berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong M kg dan secara songsang dengan luas permukaan. Songsang mesti per kat bawah. Dengan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah L.
L. Okay, so dia punya persamaan akan jadi PKM per L. Macam 2 lah pula. Okay, diberi bahawa tekanan ini adalah P. Ialah 45,000 Newton. Apabila jisim kereta sorong ialah 90 kg, ini adalah jisim. Ini adalah luas permukaan L. So, gantikan sahaja. P tadi berapa? 45,000. K tak tahu. M 90. Luas permukaan dia 0.02. So kita nak cari K. 45,000 bahagi 90 darab 0.02. Faham Ini jadi darab, ini akan jadi bahagi. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat K sama dengan 10. Jadi dia punya ungkapan ialah P sama dengan 10 M per L. Okey, soalan A. Hitung nilai P apabila M 120 dan L ialah 0.5. Okey, direct di soalan. So, tekan kalkulator, awak akan dapat 2,400. Okey, soalan B. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Okey, kita dah tahu dia punya ni P 10 M per L. Okey, jika jisim dia tetap, kita tak payah tengok jisim. Kita tengok kepada tekanan dan juga luas permukaan. Okey, apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurang? Okey, kalau kita nak tekanan ini berkurang, apa yang perlu kita buat pada luas permukaan sentuhan roda ni dengan tanah? Ya, ini adalah songsang ni. Kalau ini berkurang, ini mesti apa? Berkurang. Bertambah. Okey, sebab dia kat bawah. Okey, kalau P berkurang, L mesti bertambah. Kalau P bertambah, L ni mesti berkurang. Okey, dia macam gini lah. Kalau kita nak tengok A sama dengan B dengan C. Okey, kalau dia bahagian atas, kalau A bertambah, B akan bertambah. Okey, kalau dia ini, dia akan berkurang. Sebab dia songsang. Okey, kalau ini namanya kat bawah ni songsang. Kalau A bertambah, C berkurang. B akan bertambah sebab B berlangsung. Kalau A berkurang, B pun akan berkurang. Tapi C kena bertambah. Sebab yang bawah ni adalah songsang, dia terbalik. So kalau jumpa soalan macam ni, apa yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta adalah tetap, kita nak P ni berkurang, jadi kita kena tambah luas permukaan sentuhan roda dengan tanah. Okey, sebab tu jawapan dia akan jadi apa yang boleh dilakukan, kita kena guna roda lah. Guna roda. Guna roda yang lebih lebar. Okey. Kerana apa? Kerana tekanan pada roda berkurangan apabila luas permukaan sentuhan roda bertambah dengan keadaan jisim adalah tetap. Itu je. Buat ayat je. Boleh? Nanti awak akan jumpa soalan ni ya. Soalan latih kendiri ni. Okay, so hari ni saya nak awak tambah lagi latihan. Latihan. Ini latih kendiri kerja rumah awak ni. 1.1D muka surat muka surat 16. Okey. Saya tulis seperti tak nampak. Awak buat soalan nombor 2 sahaja. Okey, yang ini muka surat 16. Okey, buat soalan nombor 2 sahaja. Senang je.
Latih kendiri 1.2C, yang ini Songsang. Awak buat, ini muka surat 25. Okey, dan latih kendiri 1.3B. 1.2C ni buat nombor 3 sahaja. Okey, yang gabungan ini 1.3B muka surat 29. Okey, yang ini nombor 1 sahaja. Awak buat. Boleh? Soalan saya kalau awak tak nak salin, awak print je latihan ni. Okey. Nanti saya letak dalam grup. Okey. So saya stop sharing sebelum saya stop sharing, saya pause ni kejap. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Kita ada 40 orang. Sekejap saya nak tengok nama yang saya tak tahu. Okey. Firdaus ni Firdaus Syaputra. Okey, sekejap. Ya, saya cikgu. Ya, Firdaus Syaputra kan? Bukan Nur Firdaus kan? Okey, Makoto saya dah kenal. My Message Man ni siapa ya? Saya nak tahu siapa nama. Sebab saya nak tanda attendant ni. Siapakah My Message Man? Kalau mic tak boleh guna, type. Haikal, kelas mana ya? Haikal kelas mana? 5 Ruby. Sekejap saya tengok. Haikal. Nama Haikal tadi Makoto. Haikal Hafizi ke? Okey, Haikal Hafizi. Okey, saya tanda siap-siap. Ini ialah My Message Man. Okey, lagi siapa lagi nama saya tak dapat kenal pasti. Ada Shwini, okey, tak ada masalah. Yang lain semua nama penuh. Okey. Syah. SYAA ni. Siapa Syah ni? Siapakah Syah? SYAA ada kat sini tak? Ada tak Syah kat sini? Rekod sini dia hadir ni tapi saya tak nampak dia. Tak ada dah left Syah. SYAA. Siapakah Syah ini? Tak ada ni Okay, so abaikan. Syasha, okay. Afiqah Syaura. Afiqah Syaura kelas mana Afiqah Syaura. Ada tak dalam ni? Jasvina kau ni kelas mana ya? Saya tengok nama Lema Opal tak ada. Cikgu, saya bukan Afiqah Syaura, saya Michael. Aiman Haikal tu kelas mana? Opal. Aiman Haikal? Aiman. Oh, tu kakak awak ke Afiqah Syaura ni? Okey. Sebaik awak jawab. Okey, so ini ialah Aiman Haikal. Ada lagi tak yang tak guna nama sebenar? Syah, siapa Syah? Ada tak Syah kat sini? Dah keluar Syah, tak nampak nama Syah. Siapa tadi? Jasvina. Jasvina kelas mana? Jasvina kau? Siapa Jasvina? Saya tak jumpa nama. 5 Opal tak ada, 5 Ruby pun tak ada. So, siapa Jasvina ni? Siapa yang guna Jasvina Kaur ni? Orangnya ada. Satviran Singh. Satviran Singh. Okay, so awak guna Jasvina punya. Okay. Jasvina.
So subvirancing ya. Okey. Saya kena pasti. Siapa lagi saya tak dapat detect ni? Baik, siapa yang baru masuk tu? Nak habis kelas dah ni. Ada lagi tak yang guna nama orang lain? Ada lagi tak? Tak ada yang guna nama sendiri Okay, Haziq Muiz tak ada kat sini Haziq Muiz tak masuk hari ni. Okay, tak apa. Itu pun saya tak dapat detect. Itu form 4 salah. Okay, form 5 semua saya dapat detect dah. Semua Syah je lah. Syah sahaja saya tak dapat detect. Okay, ada soalan sebelum kita bersurai? Ada soalan tak? Okay. Ada soalan atau tidak?